Oh, dah running. 안녕하세요. 안녕하십니까. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baik. Hari ini saya nak kongsi kepada anda semua tentang satu kisah yang agak inspirasi kepada kita semua tentang seorang artis Korea yang sangat-sangat famous. Sampai diidolakan oleh semua orang. Orang tua, orang muda, kanak-kanak, orang biasa, artis, idol, K-pop group, semua mengidolakan dia. Kalau nak tahu siapa? Iaitulah Yoo Jae-suk. 죄송해요. 이장도 여기에요. 이장도 여기에요. Okey, Yoo Jae-suk ni dia dilahirkan pada tahun 1972, 14 bulan 8, iaitu di Seoul. Dan dia anak sulung daripada 3 orang adik-beradik. Yoo Jae-suk memang nama asalnya. Bukan, maksud dia bukan stage name, bukan apa. Memang nama asal dia Yoo Jae-suk lah. Dia bermula dengan komedian, kemudian menjadi personality TV dan juga menjadi kepada sekarang ni main lah. Kita semua tahu yang dia digelar sebagai National MC. Dia pernah masuk Acting Department of Seoul Institute of Arts dan dia debut pada tahun 1991. Waktu tu dia perform untuk KBS Comedian Festival. Masa tu dia hanya perform untuk student college saja. Yang mana masa tu dia kena perform parody commercial bersama Choi Seung-gyong. Ada kalau korang tengok Running Man dia buat tarian step by step kan. Itu adalah sempena masa debut dia first yang dia buat untuk Korean Festival KBS punya parody bersama Choi Seung-gyong. Okey, selepas dia debut adalah dia cuba approach company-company, syarikat-syarikat lain, tapi waktu tu dia tak diterima sebab first ialah rupa lah. Kalau Korea ni, kalau korang tak ada rupa memang terus serang lah, memang korang takkan dapat masuk lah. Kalau rupa tak ada, first dia orang kata tengok rupa dulu, bakat tu nombor 2 ataupun nombor 3. Jadi dia di reject dan adalah banyak juga dia ambil, tapi dia dalam 9 tahun 9 tahun tempoh dari start dia debut 1991 tu, dia debut 9 tahun naik turun tapi kebanyakan itu adalah zaman keperitan dia. Kita boleh katakan zaman era yang memang zaman kesukaran dan dia lose hope. Dia boleh katakan dia hampir hilang harapan pada zaman itu, 9 tahun. Dan apabila masuk ke zaman era tahun 2000, dia dapat satu offer ataupun dapat satu suggestion daripada teman dia, member dia sendirilah, iaitu Choi Jin-sil ataupun lebih dikenali sebagai The Nation Actress. So first rancangan yang dikendalikan ialah Life and Happy Together. So start dari situlah kita boleh katakan bakat dia mula menyala, kehebatan dia punya pandai kendalikan game ataupun talk show. So dia dapat grand prize yang pertama untuk talk show Happy Together Friends. 예, 유재석 씨 축하합니다. 감사합니다. 네, 축하드립니다. So itulah titik permulaan kehidupan dia untuk dia menjadi seorang lebih dikenali, ataupun kita katakan turning point kehidupan dia daripada seorang yang dia dah struggle hampir 9 tahun, yang sampai di satu tahap dia dah hilang harapan, lose hope kita katakan. Tapi dia tetap keep struggle, keep hustle, keep work hard sampai situ adalah grand prize. Itulah adalah titik permulaan kehidupan dia. Dan lepas daripada itu dia dapat banyak lamaran daripada company-company lain. Antara show yang dibawa selepas itu adalah kita boleh katakan X-Men. X-Men ni kita boleh katakan salah satu program rancangan rating yang sangat tinggi kalau korang tengok. X-Men ni juga ada Ha-ha dan Kim Jong-kook. 좋다면 김영 씨 춤을 한번 표현해 주시죠. X-Men juga ni lah yang kita boleh katakan Yoo Jae-suk bawa nafas baru dalam X-Men ni. X-Men ni kita boleh katakan dia jadi rating yang sangat tinggi dekat Korea waktu tu. So itulah lagilah turning point yang boleh bawa lonjakkan lagi Yoo Jae-suk. Sebelum tu X-Men tu agak suam-suam, tapi bila Yoo Jae-suk masuk dia akan naik salah satu impact yang sangat tinggi kepada X-Men. Kemudian ada lagi lah program-program lain, tapi saya nak sebut program yang dapat perhatian. So pada yang ketika itu pula Yoo Jae-suk, lepas tu pula dia dapat tawaran untuk Infinite Challenge. Di mana Infinite Challenge tu ada Ha-ha juga, tapi Ha-ha sekejap je sebab tu lepas tu dia masuk army, betul kemudian dia datang balik. Infinite Challenge tu juga ada satu program reality show yang sangat-sangat rating yang sangat-sangat tinggi pada ketika itu, sebab dia boleh katakan antara first program yang kita katakan reality show. Sebab pada asalnya Infinite Challenge ni pada episod 1 musim 1 musim 2 dia macam kalau katakan suam-suam slow, dapat sambutan mungkin sebab format ataupun mungkin sebab konsep. Lepas tu bila masuk musim yang baru, musim 3 tak salah saya, dia orang comeback, dia orang keluarkan satu konsep yang baru, format yang baru. So bila dia orang keluar dengan macam tu, boom, meletup Infinite Challenge sampai rating dia naik mendadak. So bila dia naik sampai satu level tinggi, so of course lah bila dia naik sampai satu level yang sangat tinggi, bila orang letakkan harapan yang sangat tinggi pada satu level tu, kita nak kekalkan dan kita nak maintain tu memang agak sukar lah. Saya nak sebut program show yang dibawa ni memang banyak lah. Kalau nak kira yang berjaya lah, Hang Out With You, Busted, Village Survival, Family Outing, Infinite Challenge,
X-Men, Running Man, Happy Together. Banyak, memang banyak. Dan di Infinite Challenge jugalah dia jumpa buah hati dia, which is yang sekarang ni adalah wife dia, iaitu Na Kyung Eun. So pada tahun 2010 bulan 7 keluarlah satu program yang diberi nama Running Man. So orang tahu bila Jae-suk ni program apa kau bagi kat dia pun memang akan rating tinggi, kau jangan pelik. Memang sinonim dengan dia, kita katakan. Dan Running Man ni juga dikatakan salah satu penyumbang idea utama dia adalah Yoo Jae-suk. Yoo Jae-suk ni dia ada 15 nickname. Memang which is banyak lah. Kalau dia menyanyi dia lain, kalau dia komedi dia lain, kalau dia MC dia lain. Dan kalau Running Man pun dia ada gelaran yang tersendiri kan, yang semua orang panggil grasshopper, belalang tu. Dalam bahasa dia orang kata betugi lah. Belalang. Dan dia pula selalu dapat pakaian warna hijau, dan dia pakai, ada yang kalau dia orang main yang masa kalau dia orang main yang animal punya tu, dia orang akan pakai, dia Jae-suk akan sinonim dengan grasshopper lah, dia akan pakai grasshopper semua. Dan program Running Man ni membuatkan orang ramai suka sebab dia adalah salah satu program yang profesional. Dia orang ada 7 orang, dia orang complete each other. Dia orang semua tak karakter yang tak sama. Which is kita tahu Hahab betrayer, pengkhianat, Kwang-soo pengkhianat. Dan dia orang punya salah satu, dia orang melengkapi each other. Dan untuk Jae-suk, dia buat peranan yang sangat penting. Dia kena kendalikan program tu, man, watak dia. So kalau korang tengok setiap episod screen time wajib ada dia. Kalau tak ada dia tu memang tak boleh, memang tak sah, memang takkan boleh. So screen time dia, kadang-kadang screen time dia yang paling banyak sebab dia dikatakan main kan. Dan gaji dia pun dalam Running Man kita boleh katakan mahal. Yang dikatakan gaji Yoo Jae-suk untuk satu episod, per episod mencecah RM400,000 Malaysia. Satu episod, per episod. Kau bayangkan kalau satu episod RM400,000. Sebulan dia shoot 4-5 episod. Tak campur dengan program lain. Dikatakan dalam sebulan dia hampir mengendalikan 5 variety show. So which is jadual dia memang sangat padat, memang sangat padat. Sampaikan dia sendiri pun tak ada media sosial. Kalau korang tengok ada episod Running Man yang dia orang main pasal food race kot, yang dia orang buat account khas yang orang kena main dengan peminat tu kan. Lepas tu at the end of the video Yoo Jae-suk claim diri dia tak ada apa-apa any account social media. Yelah, dia terlalu busy. Dia memang jadual dia sangat-sangat pack. Ada yang saya baca tu sampai dia 1 minggu dia hanya free hari Ahad je. Hari lain semua penuh jadual dia. Terlalu pack. Dia hidup terlalu busy. Orang kata terlalu busy untuk menyebut hal orang. Kelebihan Jae-suk ni, dia mampu handle ramai orang at the same time. Contoh kalau mau tengok satu episod di mana Running Man kena lawan 7 lawan 100 orang, kena call geng-geng kawan-kawan artis lain untuk datang nak memenuhi kuota. So korang tengok ni bagaimana skill Yoo Jae-suk ataupun profesionalnya dia boleh interview one by one. Dan dia boleh kekalkan suasana itu dalam keadaan, katakan dalam keadaan happy lah, tanpa ada pergaduhan, tanpa ada apa-apa, tanpa melukakan hati sesiapa. Dia boleh kendalikan, dia boleh layan semua orang tanpa mengabaikan sesiapa. Memang saya respect kalau korang tengok cara dia handle tu. Korang bayangkan masa Gary keluar dulu, dia orang cakap, ahli-ahli Running Man cakap dia orang agak struggle selepas Gary keluar. Itu baru Gary keluar. Kalau Jae-suk keluar, memang lumpuh Running Man. Dia juga muncul dalam muzik video, salah satu dia yang kita katakan muzik video Psy. Kalau korang tengok Gangnam Style ada Jae-suk. Dan view untuk muzik video tu tak pernah ada any K-pop idol group boleh beat, even BTS, even Blackpink pun. Mungkin salah satu faktor adalah Yoo Jae-suk sendiri. Kemudian muzik video Entertainment, kalau korang tengok ada juga Yoo Jae-suk. Haha pun ada dalam muzik video klip tu. Banyak member dalam Infinite Challenge ada dalam muzik video klip Gentleman tu. Kemudian pada tahun 2015 Yoo Jae-suk sign satu kontrak eksklusif dengan FNC Entertainment, which is sebelum ni hampir 5 tahun dia tak ada agensi tetap. Kemudian pada tahun 2016 Yoo Jae-suk telah pun buat satu projek, iaitu berkolaborasi dengan kumpulan K-pop boy band iaitu EXO dengan tajuk lagunya Dancing King. Lagu itu hanya untuk projek Infinite Challenge, tapi dia collaborate dengan EXO. Dan kalau korang tengok waktu Jae-suk pergi dance practice dengan band EXO ni, ahli-ahli EXO puji tau Jae-suk ni. Dia orang cakap Jae-suk ni fast learner, cepat belajar, memang seorang ahli seni. Sebab dia boleh menyanyi, dia boleh mengacara, dia boleh berlakon, dia boleh melawak. Itu antara kelebihan-kelebihan yang ada pada Jae-suk lah. Dan antara cover-cover dia yang saya minat, kalau korang tengok dalam Infinite Challenge juga, dia ada cover lagu CM Blue, yang itu lagu I Am Loner. Dan juga lagu Taeyang, I No Sleep. 미안해 해야 돼 이건 방송사고잖아 정말 시겁했잖아. Dan dia juga buat performance live dengan kumpulan EXO untuk konsert di Bangkok. Hebatlah dia boleh buat satu kolaborasi dengan idol
yang famous pula pada waktu itu. Awards ataupun anugerah yang dia dapat sepanjang career dia memang terlalu banyak lah kalau saya nak sebut. Tapi untuk tahun ini saya nak petik sikit, dia menang satu award iaitu Baeksang Arts Awards sebagai Best Variety Performance. Jadi kalau kita nak cerita pasal Jae-suk ni, memang kisah kehidupan sangat banyak lah. Bagaimana kehidupan dia daripada zero kepada hero. Dia tak silap saya kan, tak silap saya dia cuma free pada hari Ahad saja. Means Isnin sampai Sabtu hari dia penuh, jadual dia terlalu padat, terlalu compact. Jae-suk ni dia seorang yang sangat humble. Kalau dia jumpa orang yang lebih senior, yang lebih berpengalaman ataupun lebih legend daripada dia, dia akan hormat, dia akan sanjung, dia akan minta pendapat ataupun nasihat, ataupun dia belajar sesuatu daripada senior itu. Tapi kalau junior yang datang jumpa dia akan bagi kata-kata semangat, dia akan bagi pujian, dia akan bagi dorongan, motivasi untuk dia orang terus bersemangat dan terus berkarya lagi. Salah satu ahli Running Man yang selalu mendapat nasihat daripada Jae-suk adalah Lee Kwang Soo. Dan Jae-suk ni, kalau korang tahu betapa sayangnya orang Korea, dia orang respect Jae-suk sampai dia dapat top 1 orang yang paling disayangi di Korea. Tapi nanti mungkin korang akan cakap Jae-suk ni dia baik dengan artis Korea je, dengan idol-idol, dengan geng artis seni, dengan orang biasa tak baik. Itu tak betul. Kalau korang tengok dalam Running Man, satu episod tu yang dia orang kena merentas, yang dia orang kena cross Hans River, yang dia orang kena buat boats daripada plastik bag, kotak dan banyak lagi botol, yang dia orang kena cross Han Rivers. Dia orang kena ambil 2 orang pelajar daripada universiti yang berbeza. Jae-suk ada ambil seorang lelaki tu, dan budak lelaki tu Jae-suk hadiah kepada dia iPad. Sebab masa Jae-suk pergi nak ambil dia tu, dia beritahu kata semalam rumah dia kena pecah. Jadi Jae-suk bersimpati ke atas dia, dan Jae-suk mengambil masa dia untuk nak grand variety show tu. Jadi Jae-suk balas balik dengan bagi hadiah dia iPad, dan Jae-suk sewa motel room untuk dia orang nak tukar baju, nak salin, nak rehat untuk semua student yang terlibat dalam tu. Dan Jae-suk bagi baju, seluar dan kasut sponsor kepada dia orang. Of course, yang menyebabkan Jae-suk menjadi salah seorang kesukaan rakyat Korea juga adalah disebabkan dia selalu menderma dalam jika berlaku disaster ataupun berlaku bencana alam. Contoh yang terbaru ni macam berlaku COVID. Jae-suk tak silap saya dia telah menyumbang 100 juta won kepada tabung kebajikan di Korea. Antara-antara yang menyumbang juga untuk COVID ni Kim Jong-kook, BTS, Lee Min-ho, IU dan ramai lagi lah. Menyebabkan ramai orang suka dia sebab dia bukan dibuat baik ataupun dia berlakon baik di depan kamera tau. Macam mana kalau korang tengok kebaikan dia di depan kamera, macam itulah kebaikan di belakang kamera. Even dia lebih baik lagi di belakang kamera. Contoh, staff Jae-suk sendiri, dia dengan PD dia orang buat prank untuk nak tengok Jae-suk di belakang tabir macam mana. So dia orang letaklah kamera dalam hidden kereta Jae-suk. So bila driver Jae-suk sampai, Jae-suk masuk dalam kereta tau. Lepas tu driver dia cakap, awal kamu datang hari ni sebab saya nampak awak tengah tunggu saya, jadi saya turun awal. Nampak tak betapa dia hormatnya masa dan dia menghormatkan orang lain. Jika ada driver datang ke rumah dia awal, dia akan masuk tu dalam kereta. Dia takkan lengah-lengah makan dulu lah, relax dulu, lepak dulu lah, sakok dulu lah. Tak, dia akan terus turun untuk meraihkan dia punya driver ataupun staff-staff dia orang. Staff dia nak bercinta ke apa tak. Lepas tu Jae-suk dia bagi nasihat sikit. Jae-suk masa dalam on the way nak pergi ke kerja, dalam kereta tu dia tak buka radio, dia tak dengar radio, dia tak buat apa, dia hanya baca surat khabar dan dia buka skrip. So, dekat rumah, Jae-suk memang dia tak main social media. Dia tak main apa semua. Bila dia balik rumah, dia hanya fokus 100% kepada family dia dan anak dia. Bila dekat tempat kerja, dia akan fokus 100% kepada tempat kerja dan juga orang di sekeliling dia lah, staff dan juga orang awam semualah. Jadi untuk anda semua, pengajaran ataupun iktibar yang boleh kita ambil daripada pengajaran kisah Jae-suk ini, kita boleh ambil pengajaran tentang bagaimana usaha itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita jadi Jae-suk, kita rasa kita sampai ke level mana yang kita dah duduk sekarang ni. Of course, kita pun belum tentu kita berjadi sehebat dia sebab usaha dia pun dia mengambil masa hampir 9 tahun untuk nak mencapai, dan dengan mengambil masa hampir 20 tahun nak bawa nama dia ke satu tempat yang sangat tinggi di dalam industri itu. Kalau kita nak berjaya, kita kena keep buat jatuh bangun, jatuh 3 kali, bangun 7 kali, korang jatuh 11 kali, korang bangun 20 kali, korang jatuh 30 kali, korang bangunlah 100 kali. Jangan berputus asa, teruskan hustle 24 hour usaha. Kalau kita tak merasai kepahitan, macam mana kita nak merasai kemanisannya? Jika anda sudah pun sampai ke tahap yang anda impikan sekarang ni, ingatlah sentiasa merendah diri, humble, down to earth. Jangan sesekali bongkak dan sombong. Dan jika anda yang sedang struggle, sabar. Kerana Allah sendiri pun cakap, jadikan sabar dan solat sebagai penolongmu. Jadi anda perlu sabar, yakin, usaha, doa, tawakal, insya-Allah. Kerana pada pengakhirannya, kejayaan tidak pernah mengkhianati usaha.